Pada 3 Oktober, peluru berpandu Israel menghentam pangsapuri di Bashura, Beirut, membuka lembaran baru dalam konflik Timur Tengah yang semakin tegang. Hanya seminggu sebelumnya, Iran melancarkan 200 peluru berpandu balistik ke arah Israel, mengheret rantau ini lebih dalam ke kancah peperangan. Semua ini bermula setahun lalu pada 7 Oktober apabila Hamas melancarkan serangan Al-Aqsa terhadap Israel. Tindak balas kepada penindasan berpanjangan sejak 1948. Apa yang bermula sebagai peningkatan ketegangan lama dengan cepat bertukar menjadi salah satu konfrontasi paling ganas yang pernah disaksikan dalam dekad ini. Sejak itu, ribuan nyawa Palestin melayang dan tokoh-tokoh penting seperti Ismail Haniyeh dan Syed Hassan Nasrallah terkorban, memperluas krisis ini dari Palestin Israel ke seluruh Timur Tengah. Dengan usaha damai berulang kali gagal dan Mahkamah Keadilan Antarabangsa mengisytiharkan pendudukan Israel sebagai tidak sah, persoalannya tetap, adakah krisis ini akan terus membakar atau kita akhirnya akan melihat sebuah resolusi? Laporan ini datang dari Kuala Lumpur, jauh dari tanah konflik. Namun, Malaysia kekal lantang menyokong Palestin sebagai negara berdaulat. Ia satu pendirian yang jelas sejak 1980-an apabila Malaysia mengiktiraf wakil Palestin sebagai duta rasmi. Selepas 7 Oktober, Perdana Menteri Anwar Ibrahim terus menegaskan sokongan terbukanya terhadap Hamas dan rakyat Palestin dalam menentang penjajahan Israel. Apakah Anwar sedang bermain api di tengah-tengah konflik geopolitik yang membara? Dan bagaimana konflik ini mungkin mengubah dinamika politik serantau? Kini TV membual penganalisis politik Rizal Hamdan untuk mengupas bagaimana perjuangan Palestin menggoncang rantau Asia dan memberi kesan langsung kepada Malaysia. Kalau kita lihat dari segi analisis risiko politik, ramai yang menjangkakan bahawa peperangan itu skalanya akan menjadi lebih besar. Dan ini terbukti selepas 7 Oktober, selepas hampir 6 bulan, kita lihat dia telah mula melibatkan sokongan daripada sepanggil ally masing-masing. Saya melihat apa yang terjadi, sedikit sebanyak, dia bukan lagi sebuah konflik yang melibatkan dua populasi, dua entiti berbeza, seperti Palestin dan juga Israel, tapi juga ia telah mencakupi keseluruhan seluruh dunia, Yang mana kita lihat, kalau sebagai contoh, pengundian yang dilakukan untuk resolusi di Pertubuhan Bangsa Bersatu sekalipun, kita dapat lihat divergen, pembahagian di antara kebanyakan negara-negara apa yang kita panggil negara-negara Global South, memberikan sokongan kepada Hamas, Palestin dalam arti kata sini, manakala negara-negara dalam Global North memberikan sokongan yang teguh kepada Israel. Jadi, apakah implikasinya kepada Asia? Bagaimana konflik ini mungkin mengubah dinamika politik serantau? Dalam konteks Asia Tenggara, pendirian terhadap isu Palestin-Israel sering menjadi ujian litmus bagi dasar luar negara-negara serantau, mengungkapkan pelbagai sikap politik dan keseimbangan diplomatik di kalangan mereka. Malaysia dan Indonesia, dua negara dengan penduduk majoriti Muslim terbesar di rantau ini, secara konsisten berdiri teguh di pihak Palestin. Sebagai perbandingan, Singapura dan Filipina memilih pendekatan yang lebih berhati-hati dan pragmatik. Kalau kita lihat dekat sini, antara negara yang awal memberikan sokongan kepada menyatakan simpati kepada Israel adalah Singapura. Singapura, Filipina sebagai contohnya, yang mengatakan bahawa Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri. Tetapi dalam negara-negara lain, kalau kita lihat, khususnya negara-negara yang majoriti Muslim di Asia Tenggara, macam Indonesia, Malaysia dan juga Brunei sebagai contoh, dia kekal jelas yang negara-negara ini menyokong Hamas, menyokong Palestin, dalam arti kata memberikan solidariti atas nama ummah. Setiap tahun ISIS Singapura, sebuah think tank di Singapura, dia akan menerbitkan laporan survey yang dipanggil The State of Southeast Asia. Untuk tahun ini, kalau kita lihat dalam soalan-soalan itu yang dipertanyakan kepada responden, apakah tiga risiko geopolitik yang paling besar bagi responden ini, mereka mengatakan yang pertama ni adalah konflik di antara Palestin dan juga Israel. Mengapa kebanyakannya meletakkan konflik
Palestin dan juga Israel sebagai salah satu daripada risiko politik yang paling utama sebenarnya, nombor satu. Ya, kerana seperti yang saya katakan tadi lah, dia menyebabkan disruption of supply and demand, menyebabkan ketidaktentuan itu bukan hanya di antara negara-negara yang berada di dalam rantau Asia Barat, tapi juga sokongan, ya, menyebabkan dunia ni terpecah kepada dua sokongan. Seperti yang saya katakan tadi, antara Global North dengan Global South. Saya mahu Malaysia terletak di dalam peta sejarah di antara negara yang lebih konsisten dan sungguh-sungguh perjuangkan nasib rakyat Palestin. Boleh? Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bukan sosok yang asing dalam menyokong perjuangan Palestin. Bagi Anwar, ini bukan sekadar retorik politik, ia juga bersifat pribadi. Kritikan terbukanya terhadap Israel bersama kecaman keras terhadap apa yang dipanggilnya dui standard barat menempatkan beliau bertentangan secara langsung dengan Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya. Bahkan sebelum menjadi Perdana Menteri, dia konsisten menegaskan pentingnya penyelesaian adil untuk konflik Palestin-Israel melalui mekanisme antarabangsa. Anwar juga lantang menyuarakan sokongan Malaysia terhadap penyelesaian dua negara yang melibatkan penubuhan negara Palestin merdeka dengan sepadan pra 1967 dan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara Palestin. Bagaimana komitmen ini akan memberi kesan kepada kedudukan Malaysia di arena politik global? Apa yang membezakan beliau mungkin dengan Perdana Menteri yang lain, dia mengambil one step further. Yang mana sebagai contoh, ya, pada Disember 2023, Malaysia telah menjadi negara yang awal yang melaksanakan polisi mengharamkan, ya, tidak membenarkan kapal-kapal menuju ke Israel dan juga membawa bendera Israel untuk singgah docking di pelabuhan-pelabuhan kita. Dan ini adalah satu polis yang sangat memberikan tamparan hebat kepada penyokong-penyokong negara-negara yang menyokong Israel. Ketika persidangan APEC, ya, ramai pada waktu itu yang tidak menyangka, ya, Datuk Seri Anwar akan menyertai persidangan itu di Amerika. Satu yang menarik pada saya adalah beliau menyatakan pendirian Malaysia, mengutuk sekeras-kerasnya keganasan yang berlaku di Palestin. Di hadapan Presiden Joe Biden sendiri, beliau menyatakan pendirian Malaysia dengan setegas-tegasnya. Pada 31 Oktober tahun lalu, Malaysia mendapat 3 notis tata tindak daripada Kedutaan Amerika Syarikat kerana keengganan negara menganggap Hamas sebagai kumpulan pengganas. Adakah sokongan Malaysia terhadap Palestin akan memperkuatkan posisinya di kalangan negara-negara Islam atau akan mencabar hubungan diplomatik dengan kuasa besar seperti Amerika Syarikat? Ya, akan ada sedikit sebanyak repercussion, ya, kesan daripada sokongan kita kepada Palestin dan juga Hamas. Tetapi berkat usaha untuk mempelbagaikan ally, ya, kawan-kawan di peringkat antarabangsa, saya rasa kita dapat mengharungi dengan okey, dengan selamat. Kita lihat sendiri dalam statistik investment, ya, pelaburan negara, ya, selalunya pada tempat pertama akan China, Singapura, US, ya, sebelum ni. Tapi untuk tahun ini, surprisingly, ya, negara yang menjadi pelabur terbesar di Malaysia adalah Austria. Ya, Austria, dan kemudiannya ada negara lain seperti Netherlands. Netherlands sebelum ini tidak masuk dalam senarai saya rasa 5 negara terbesar dalam pelaburan Malaysia. Tahun ini ada, ya. Dan juga kita seperti biasa ada pelaburan daripada negara-negara Asia Tenggara. Kerana Asia Tenggara cornerstone kita. Dalam situasi ini, Rizal menekankan harapannya agar Malaysia memainkan peranan yang lebih proaktif dalam memastikan ASEAN kekal bersatu dan tidak tergugat oleh ketidaktentuan geopolitik yang semakin kompleks. Sebagai salah satu negara anggota yang paling vokal dalam menyuarakan sokongan terhadap Palestin, Malaysia perlu bijak memimpin ASEAN untuk mengekalkan kestabilan serantau meskipun berdepan dengan pelbagai pandangan dan kepentingan yang berbeza terhadap konflik ini. Namun persoalannya, adakah kedamaian yang diimpikan akan terus kekal sebagai mimpi seperti dalam lirik Imagine oleh mendiang John Lennon? Mungkinkah hujan peluru berpandu ini akhirnya bertukar menjadi hujan rahmat di Timur Tengah? Yang pasti dalam setiap peperangan, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Jika anda menyukai laporan yang kami hasilkan, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu kami menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Saif Akmal melaporkan untuk Kini TV.